Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita sambung untuk bab 2 iaitu 2.3 ciri utama perlembagaan persekutuan. Okey, seperti mana kita dah belajar, perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dalam sebuah negara kan. So, ini kita nak tengok apa ciri dia. Kamu kena ingatlah perlembagaan tu dia merupakan undang-undang tertinggi ataupun peraturan tertinggi dan perlembagaan jadi panduan dalam sistem pemerintahan negara. So, dalam sistem pemerintahan sebuah negara, kita nak buat apa-apa, kita akan rujuk kepada perlembagaan ni. Okay. So, dalam perlembagaan, kita ada dua ciri utama dalam perlembagaan persekutuan, iaitu yang pertama ciri tradisional dan yang kedua adalah ciri moden. Okey, ciri tradisional dan juga ciri moden ni perlu digembling bersama. Maksudnya perlu ada, dua-dua ada. Tradisional ada, moden ada. Untuk apa? Untuk menjamin kestabilan dan juga kemajuan negara. Okey, kita tengok yang pertama, ciri tradisional. Dalam ciri tradisional kita ada 4 ciri. Ciri tradisional pertama adalah kesultanan atau pemerintahan beraja. Ciri yang kedua adalah agama Islam. Ciri yang ketiga adalah bahasa Melayu. Dan ciri yang keempat adalah kedudukan orang Melayu dan bumi putera. Kita pergi yang pertama, kesultanan atau pemerintahan beraja. Okey, seperti mana yang kamu tahu, sejak dulu lagi negeri-negeri Melayu ni diperintah dia guna sistem pemerintahan beraja. Okey, yang mana sultan ada kuasa ataupun sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Nombor satu ni. So, sultan ni dia ada kuasa penuh lah terhadap negeri dia. Pemerintah berdaulat maksudnya pemerintah yang ada kuasa tertinggi dalam negeri tu. Okey, lepas merdeka, sistem pemerintahan beraja masih diteruskan tapi dia disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Dan selepas mereka, wujud jawatan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara ataupun pemerintah tertinggi dalam negara. Ingat lagi kan tahun lepas kita belajar, masa nak merdeka tu, mereka minta adakan satu jawatan untuk ketua negara. So, wujudlah nama yang di-Pertuan Agong. Okey, so yang di-Pertuan Agong ni dia ada kuasa mengampun, kuasa menangguh hukuman orang yang disabitkan kesalahan. So, dia ada kuasa tu lah. So, kalau kalau tentera dijatuhkan hukuman tentera, so yang berhak untuk mengampunnya adalah yang di-Pertuan Agong. Okey, yang di-Pertuan Agong juga dia ada kuasa untuk membuat pelantikan bagi jawatan utama, jawatan penting dalam negara, sebuah negara, jawatan utama. Okey, kalau peringkat negeri, raja merupakan ketua negeri. Kalau negeri tu tak ada raja, sultan lah. Okay, raja merupakan ketua negeri yang mana terletak kuasa eksekutif, kuasa pentadbiran, kuasa eksekutif, kuasa memerintah, kuasa pentadbiran yang dilaksanakan melalui nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. So, raja kat dalam negeri pun, raja dia ada kuasa mengampun dan juga menangguhkan hukuman bagi orang yang disabitkan kesalahan. Okey, dan raja ni juga boleh buat pelantikan jawatan utama dalam negeri. Kalau yang Pertuan Agong, jawatan utama dalam negara lah. Okey, so raja ni dia dikenali sebagai tonggak kehormatan dan keadilan. Raja ni sebagai tonggak kehormatan dan keadilan yang mana raja ni berhak untuk kurniakan ataupun beri. Kurnia tu maksud berilah. Dia bagi anugerah, dia bagi penghormatan, dia bagi bintang kehormat kepada individu-individu yang mana yang terpilih, yang ada bagi jasa kepada sebuah negeri tu. Contohnya Raja A ni dia tengok okey, si Polan ni dia ada bagi banyak sumbangan terhadap negeri dia. So, raja ni bagi gelaran ataupun bagi anugerah kat dia jadi datuk ke, macam itulah lebih kurang. So, raja berkuasa terhadap negeri dia sendiri. Okey, itu ciri tradisional yang pertama, kesultanan atau pemerintahan beraja. Okey, ciri tradisional yang kedua adalah agama Islam yang mana kat sini kamu tengok, okay, dia kata peruntukan perlembagaan berkaitan dengan agama Islam merupakan antara ciri tradisional. So, agama Islam tu ciri tradisional lah. Yang kedua. Okay, lepas tu kamu tengok pada zaman British, raja dekat negeri Melayu tak perlu terima nasihat daripada penasihat British. Kalau kamu ingat, semasa kita dijajah, kita ada terima penasihat British, kita ada terima resident. So, kat mana letak residen, kat mana letak penasihat tu? Okay, residen terletak di negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, so dia terima penasihat. Sebenarnya residen dengan penasihat tu sama aja. Cuma beza dia bila letak dekat negeri-negeri Melayu bersekutu, dia panggil residen.
Bila letak dekat negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dia panggil penasihat. So masa zaman British ada dulu, masa zaman kita dijajah, walaupun kita dijajah, tapi raja berhak untuk buat keputusan ataupun apa-apalah berkaitan dengan hak kedaulatan raja, adat istiadat Melayu dan agama Islam tanpa perlu minta penasihat daripada British. Okey. Lepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa raja negeri masing-masing. So, raja merupakan tonggak agama Islam lah. Yang Bertuan Agong pun ketua agama Islam. So, dekat negeri, raja ni, dekat negeri, dalam negeri, agama Islam tu letak di bawah kuasa raja. Okey, kalaulah tempat tu, negeri tu tak ada raja. Okey, contohnya bagi wilayah persekutuan dan negeri yang tidak beraja, contohnya Pulau Pinang, tak ada raja kan. Okey, so agama Islam hal-hal berkaitan dengan agama Islam diletakkan di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Itu berkaitan agama Islam. Okey, ciri tradisional yang ketiga adalah bahasa Melayu. Yang mana bahasa Melayu sejak zaman dulu lagi, sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan. Maksudnya dalam sistem pemerintahan memang guna bahasa Melayu. Yelah, zaman tu mana orang tahu bahasa lain kan? Bahasa Inggeris orang tak pandai lagi. Okay, so guna bahasa Melayu. Okay, bahasa Melayu menjadi lingua franca. Lingua franca apa maksud? Lingua franca maksud dia bahasa perantaraan. Lingua franca. Dan dia memainkan peranan sebagai bahasa ilmu. Okey, lingua franca ni maksudnya macam dulu kan ada perdagangan. Pedagang datang ke Melaka, singgah kat pelabuhan Melaka. So, cara nak cakap dengan orang tu, so bahasa Melayu jadi lingua franca. Bahasa perantaraan. Okey, sekarang apa yang jadi dekat bahasa Melayu? Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi dekat negara kita. Sebab ini semua dah termaktub dalam perlembagaan, so tak boleh pertikai. Okey, so bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Next, 4. Ciri tradisional yang keempat adalah kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Okey, sebelum merdeka, tengok kat situ. Mana dia? Kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera adalah di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Ketua peribumi tu Sabah Sarawak dia guna perkataan itulah, ketua peribumi. Okey, so maksudnya kedudukan orang Melayu dan juga Bumi Putera adalah di bawah kuasa raja dan juga di bawah kuasa ketua peribumi. So bila dah merdeka, yang di-Pertuan Agong pula ambil alih. So yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sarawak serta Sabah serta kepentingan sah kaum lain, kaum Iban ke. So, sebelum mereka di bawah kuasa raja ataupun di bawah kuasa ketua peribumi, Sabah Sarawak kan. Okay. Tapi bila dah mereka, yang ambil alih adalah yang di-Pertuan Agong. Okey, ini ciri tradisional. So, ingat kita ada 4 ciri tradisional bagi perlembagaan persekutuan. Kita tengok ciri tradisional pula, moden. Okay, ciri moden ada 3 sahaja. So, gabungan ciri tradisional dan ciri moden semua ada 7 ciri. Kamu ingatlah. So, ciri moden yang pertama, kerajaan persekutuan. Yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. Dan yang ketiga adalah kewarganegaraan. Okay, tengok yang pertama dulu, ciri moden. Apa ciri moden yang ada? Okay, wujudnya kerajaan persekutuan. So, ciri moden bagi perlembagaan persekutuan adalah kerajaan persekutuan diwujudkan ataupun adanya kerajaan persekutuan. Okey, antara perkara utama yang disebut dalam perlembagaan persekutuan ialah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Tengok kan, nampak kan? Sistem kerajaan persekutuan. Okey, laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Okey, yang ini, bila kita nak merdeka, so diwujudkan kerajaan persekutuan. Sistem kerajaan persekutuan lah, maksudnya ada kerajaan persekutuan. Kenapa adanya kerajaan persekutuan? Okey, sebab kerajaan persekutuan ni dia ada tugas tertentu, bidang tertentu, kuasa tertentu. So, kerajaan persekutuan ada bidang tertentu, bidang kuasa tertentu. Kerajaan negeri pun ada bidang kuasa tertentu. So, nampaklah ini pengagihan kuasa berlaku. Maksud tak adalah monopoli sangat macamnya. Tak adalah satu kuasa tu ataupun satu benda tu semua tertumpu dekat satu kerajaan je kena buat. Kerajaan yang persekutuan je kena buat, tak. So, dia orang wujudkan sistem kerajaan persekutuan di mana kerajaan persekutuan dia ada bidang kuasa tertentu dan kerajaan negeri pun boleh masuk campur, dia ada bidang kuasa tertentu juga. So, dia ada lain-lain bidang lah. Okay, ada juga yang bersama, macam tugas ataupun kuasa bersama pun ada. Okey, kita tengok lagi. Apa lagi kat sini?
Okey, bila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah Sarawak juga diberi kuasa otonomi. Maksudnya, bila Sabah Sarawak masuk jadi Malaysia, so mereka juga ada kuasa tertentu dalam negara lah, dalam negara Malaysia. Okey, so itu kerajaan persekutuan. Kamu kena ingat macam ni. Bila saja merdeka, okey, so dalam Perlembagaan Persekutuan mereka kata okey, kita kena wujudkan sistem kerajaan persekutuan. Yang mana sistem kerajaan persekutuan ni diwujudkan, dia ada bahagikan, maksudnya dia ada kuasa tertentu yang dia berhak untuk handle. Okay, kerajaan persekutuan dia ada bidang kuasa tertentu dan kerajaan negeri pun ada bidang kuasa tertentu. Ada juga bidang kuasa yang mereka jalankan bersama. Okey, contoh kalau yang kerajaan persekutuan, dia ada beasiswa kerajaan persekutuan. Negeri pun ada juga beasiswa, tapi beasiswa negeri punya. Biasanya kalau orang yang pelajar yang dapat beasiswa persekutuan, beasiswa kerajaan persekutuan, dia takkan dapat dah yang negeri punya. So nak synchronize lah. Okey, kalau berkaitan dengan cuti, siapa yang berhak menentukan cuti bagi sebuah negeri? Itu adalah kuasa kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan tak masuk campur untuk negeri ambil. Contohnya, Pulau Pinang ada hari heritage, hari warisan. So negeri lain tak ada. Sebab itu keputusan dibuat oleh kerajaan negeri yang mana dia mengisytiharkan pada beberapa bulan tu adalah untuk hari warisan Pulau Pinang. So negeri lain memang tak ambil cuti. So lebih kurang macam itulah, ada part-part bidang kuasa tertentu. Okey, sistem demokrasi berparlimen yang kedua. Kita tengok kat kamu punya slide. Okay, Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan sistem demokrasi di Malaysia. Okay, kena tahu demokrasi. Bila sebut demokrasi, kamu kena tahu rakyat terlibat dalam sistem pemerintahan. Rakyat terlibat. Itu demokrasi. Rakyat terlibat. Okay, asas, macam mana rakyat terlibat? Asas kepada demokrasi adalah, macam mana nak bagi rakyat terlibat? Adalah dengan adakan pilihan raya. So, contohnya pilihan raya umum pada tahun 1955. So, nak buat pilihan raya ni, kenapa nak buat pilihan raya? Tengok yang ketiga. Untuk bagi kebebasan. Untuk bagi kebebasan kepada rakyat pilih wakil pemimpin dan tubuhkan kerajaan. Pilih wakil pemimpin yang disukai, yang diharapkan boleh memimpin sesebuah kerajaan, boleh memimpin negara dan akhirnya menubuhkan kerajaan lah. Okey, siapa yang handle untuk buat pilihan raya ni? Nak bagi pilihan raya tu adil, telus, tidak diragui. So, wujudlah satu jawatan iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya. So, geng-geng Suruhanjaya Pilihan Raya ni, mereka tak boleh berpihak ke mana-mana parti politik. Tak boleh sokong mana-mana parti politik. So, Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan bagi menentukan pilihan raya dijalankan dengan adil. Apa mereka buat? Mereka daripada awal sampai akhir lah. Contohnya daripada setkan tarikh bila nak pilihan raya semua tu, dia orang yang buat. Sampailah kira undi tu. So, semua tugas Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, kita ada pilihan raya persekutuan, kita ada pilihan raya negeri. Pilihan raya persekutuan nak pilih wakil untuk bentuk kerajaan persekutuan. Pilihan raya negeri untuk pilih wakil untuk kerajaan negeri. Okey, next. Kewarganegaraan. Okey, kewarganegaraan persekutuan diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum tu dia kata tak terdapat satu kewarganegaraan yang sama. Maksudnya semua ada lain-lain lah kewarganegaraan tu. Dia tak sama untuk semua orang. Okey, tapi masa ni rakyat kita ada dua kategori. Ada rakyat raja dan rakyat British. Ingat, rakyat raja, rakyat yang lahir di negeri Melayu. Rakyat British adalah rakyat yang lahir di Melaka dan Pulau Pinang. Okey, kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. So, lepas merdeka, barulah dia dia orang kan hal kewarganegaraan ni memang dipertikaikan kan sebelum masa nak merdeka tu. So mereka ubah, bincang, akhirnya mereka buat mereka nak bentuk Malaysia tu, mereka buat taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyat dan telah dipersetujui juga oleh orang Melayu, yang mana orang Melayu ada hak tertentu lah, dia diberi keistimewaan tertentu. Okey, so kat sini kita dah habis dua ciri bagi Perlembagaan Persekutuan, iaitu ciri tradisional dan ciri moden. Cikgu harap kamu bolehlah faham sikit pun jadilah. Okey, so itu sahaja untuk 2.3. Kamu boleh tengok buku teks juga, muka surat 28 dan 29. Okey? Okey, terima kasih. Rasanya itu saja kot. Tak faham, boleh roger. Okey, boleh PM cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.